Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang hormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati lagi dikasihi Habib Ali Zainal Abidin, Maulana Wan Hilmi dan seterusnya, para asatizah, alim ulama, pegawai-pegawai masjid, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah kita berhimpun pada malam ini satu sahaja, untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah pasti cinta kita ni tak mencapai cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk mereka tak sama macam kita, tuan-tuan. Subhanallah. Duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap hari sallallahu alaihi Muhammad melihat keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam majlis Nabi, keluar daripada majlis Nabi rindu pula untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Thauban, yang pucat wajahnya, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, pucat wajahnya sampai Nabi SAW tengok dekat dia, subhanallah. Bila wajahnya pucat, ditanya kepada Thauban, wahai Thauban, apa yang berlaku kepada kamu? Kamu sakit ke Thauban? Dia kata, tidak, subhanallah, tidak ya Rasulullah, aku tak sakit. Tapi kenapa Thauban sampai pucat wajah kamu, subhanallah? Lalu dia mengatakan, tadi terlintas di hatiku, bagaimana keadaannya nanti kalau aku dimasukkan ke dalam syurga, tapi syurga aku tidak bersama dengan kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, sahabat risau sallallahu alaihi Muhammad, sehingga ke tahap kalau dia dapat masuk ke syurga Allah, seolah macam syurga ini tak ada nilai. Syurga ini macam tak ada kenikmatan kalau syurga itu tidak bersama dengan kekasih hatinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslimah sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, yang dalam satu peperangan sallallahu alaihi Muhammad, apabila disampaikan kepadanya berita tentang sallallahu alaihi Muhammad, ayahnya telah pun syahid, abangnya telah syahid, dan anak lelakinya telah pun syahid. Subhanallah. 3 orang dalam keluarga yang begitu rapat dengan dia sallallahu alaihi Muhammad, yang sangat dia kasihi, lalu diberitakan tentang kematian ataupun kesyahidan mereka dalam peperangan tersebut. Apa yang tuan-tuan sekalian, bila disampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, tak berubah wajah muka dia, tak berubah riak mukanya. Lalu satu soalan saja yang dia bertanya kepada orang yang menyampaikan berita tersebut, bagaimanakah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah selamat. Tak puas hati dia. Lalu subhanallah, dia kata, boleh tak kalau aku nak pergi tengok sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru puas hati aku. Dibawa dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada jauh nampak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Tidak ada mudarat yang besar, subhanallah, melainkan apa yang menimpa kepada kamu Rasulullah. Semuanya kecil sahaja sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah itu kecil saja, kata dia, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, seorang wanita muslimah namanya sallallahu alaihi Muhammad, seorang muslimat sallallahu alaihi Muhammad nama Ummu Umara, dalam perang Uhud, waktu dia tengok ada orang ramai yang sedang sallallahu alaihi wasallam menuju untuk sallallahu alaihi wasallam membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak ada tentera-tentera musuh sedang bergerak untuk pergi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kejauhan, dia tak tahu dia nak buat macam mana untuk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia yang duduk di pinggir daripada peperangan tersebut masuk ke dalam medan perang, sedangkan dia seorang wanita. Lalu dia ambil satu, dia tak tahu nak buat macam mana ni, dia ambil satu bendera, tuan-tuan, milik daripada orang musyrikin. Dia angkat bendera tersebut, dia kata, wahai musyrikin, wahai tentera musyrik ni, ini bendera kamu ni, subhanallah, ini bendera kemuliaan kamu. Lalu dikoyakkan bendera tersebut, subhanallah, yang orang-orang tadi yang dalam perjalanan untuk pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam patah balik menghadap kepada dia.
Tuan-tuan sekalian, subhanallah, kalau itu saja jalan untuk dia mampu untuk menyelamatkan Nabi SAW, dia sanggup untuk berhadapan, dan musuh-musuh tersebut tuan-tuan datang menetak tubuhnya, sehingga dalam riwayat menceritakan belasan kesan tetak di tubuhnya sallallahu alaihi wasallam demi cintanya kepada Nabi SAW. Demikian yang berlaku juga kepada seorang sahabat Nabi SAW dalam perang Uhud. Tuan-tuan yang kita dengar, Masya Allah, tuan-tuan sekalian, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang waktu besi melekat di pipi Nabi SAW, waktu dihentak kepala Nabi SAW dengan pedang, waktu dihentak baju besi Nabi SAW dengan pedang, sehingga pecah penutup wajah Nabi, melekat besi di pipi Nabi SAW yang mulia, berdarah-darah pipi Nabi SAW. Para sahabat bila tengok Nabi SAW dah berdarah-darah, tak mampu mereka melihat Nabi SAW mengerut muka disebabkan kesakitan, menahan kesakitan. Dibawa Nabi SAW daripada peperangan tersebut, melarikan diri, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba ada satu lubang sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh musuh. Jatuh Nabi SAW dalam lubang tersebut. Luka lutut Nabi, luka kaki Nabi SAW, dengan wajah yang berdarah-darah, subhanallah, yang gigi yang patah disebabkan satu senjata yang kena ke wajah Nabi SAW. Lalu diangkat Nabi, tuan-tuan. Waktu jatuh Nabi SAW dalam lubang tersebut, dibaling panah, dibaling batu, dibaling pedang, dilemparkan tombak kepada Nabi SAW untuk membunuh Nabi. Datang seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu Dujanah, ditahan belakang dia. Biar belakangku jadi perisai, katanya, tuan-tuan. Berceracak anak panah di belakangnya demi cintanya kepada Nabi SAW, dan dia syahid dalam peperangan tersebut. Dibawa Nabi SAW sampai di satu batu. Nabi SAW dah luka parah, Nabi SAW dah tak mampu untuk melangkah naik ke atas batu tersebut. Datang seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah, merangkak dia, tuan-tuan, pijak belakangku, kata Nabi SAW. Sedangkan Talha bin Ubaidillah ini sudah pun luka parah. Waktu mempertahankan Nabi bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Nabi SAW menyebutkan kalau ada orang nak tengok orang syahid yang hidup, tengok itu Talha bin Ubaidillah. Luka parah ni, subhanallah, mempertahankan Nabi SAW dengan keadaan yang luka parah itu. Dia merangkak, tuan-tuan, pijak belakangku wahai Rasulullah, jadikan belakangku tangga. Nabi SAW pijak belakangnya dan naik di atas bukit, di atas batu tersebut. Lalu dia berkata, disaksikan para sahabat lelaki ini akan bersama dengan aku dalam syurga. Hilang sakitnya dengar jaminan Nabi SAW. Lalu dibawa Nabi SAW ke gua tersebut, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Para sahabat mula mendatangi Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang dauh tadi, subhanallah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, beberapa orang sahabat yang lain, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Abu Ubaidah Al-Jarrah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Abu Bakar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luka parah, Sayyidina Abu Bakar tak mampu untuk menahan kesedihannya. Lalu dicuba untuk mencabut besi yang melekat di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengurut mukanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan sakit, dan dia tidak mampu untuk melihat Nabi SAW menahan kesakitan. Cinta yang teramat sangat kepada Nabi SAW. Lalu, tuan-tuan sekalian, waktu dia cuba untuk cabut, dia tengok Nabi mengurut muka, tak mampu dia untuk meneruskan tindakan dia. Lalu datang Abu Ubaidah Al-Jarrah, tepi, katanya, biar aku yang buat. Dipeluknya tubuh Nabi SAW, diciumnya pipi Nabi SAW penuh kecintaan. Lalu subhanallah, dia gigit besi tersebut dengan gerahamnya, gigit sehingga dia merasakan kesakitan itu berpindah kepada rahangnya dan gerahamnya. Lalu dicabut besi tersebut, tuan-tuan, sehingga tercabut besi sama tercabut giginya. Dicabut besi sama tercabut besi tersebut sama tercabut giginya, demi cintanya kepada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, tuan-tuan, tak mampu kita nak buat macam mana para sahabat Nabi SAW menzahirkan rasa cinta mereka kepada Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayangkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW memilihnya, apabila seorang sahabat mendapat mimpi tentang bagaimanakah cara untuk melaungkan azan, dalam ramai-ramai sahabat Nabi SAW pilih Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan semua, betapa besarnya hati Sayyidina Bilal bila dipilih oleh Nabi SAW untuk jadi orang yang melaungkan azan di sisi Rasulullah SAW, sehingga dia mendapat gelaran
muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari apabila dia melaungkan azan, dia akan duduk, dia akan turun pergi ke rumah Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW sama ada Nabi bersedia ataupun tidak. Itulah yang dia buat pada setiap hari. Dan apabila dia laungkan azan, Nabi akan bersama dengannya. Bila Nabi dia laungkan azan, Nabi akan bersama dengannya. Dan dia tak pernah berpisah pun dengan Nabi SAW. Tiba-tiba bila kewafatan Nabi SAW, tuan-tuan, dia laungkan azan sedangkan Nabi tidak kelihatan. Dia tak mampu untuk melaungkan azan. Bila dia tengok sekelilingnya, tidak dapat melihat wajah Nabi SAW yang sangat dia cinta. Lalu bawalah diri dia, tuan-tuan, sampai ke kota Damsyik. Tuan-tuan, sehinggalah dia mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal, tidakkah engkau rindu kepada aku, wahai Bilal? Lalu dia pun datang ke kota Madinah, tuan-tuan sekalian, untuk menziarahi Nabi SAW. Cintanya sungguh-sungguh kepada Nabi SAW sampai dia tak mampu untuk berada di kota Madinah sebab terlalu mencintai Nabi, dan apa yang dia lihat di sekitar Madinah itu mengingatkan dia kepada Nabi SAW. Sehingga tuan-tuan, ketika dia sedang kesakitan untuk berhadapan dengan kematiannya, tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia senyum, tuan-tuan. Dia senyum dan dia sangat gembira. Orang semua melihat, kenapa kamu kelihatan sangat gembira, wahai Bilal? Dia berkata, subhanallah, aku gembira kerana besok aku akan bertemu dengan kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia akan berhadapan dengan kematian. Bagaimana seorang yang terlalu mencintai sehingga melihat kematian itu seolah tidak ada apa-apa di sisinya, kerana bertemu dengan kekasih hatinya itu jauh lebih besar nilainya di sisinya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Waktu disampaikan berita kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, dia sedang berada di perkebunan dia sedang berada di kebun dia. Lalu datang anaknya cerita, wahai bapakku, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Apa yang dia buat, tuan-tuan sekalian, bila dia terima berita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dia terus angkat tangan. Apa yang dia buat? Dia berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan penglihatannya pada hari tersebut. Dia minta pada Allah agar matanya buta. Kerana apa, tuan-tuan? Subhanallah, kerana dia tak mampu, dia tak mau lagi melihat apa-apa keindahan. Yang dia nak tengok, yang nak lekat di kepalanya ialah pemandangan terakhir melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak lekat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam minda dia, dan dia tak mau melihat apa yang lain. Lalu dia pekuk matanya dan Allah memakbulkan doanya, dan bermula pada hari tersebut dia buta, tuan-tuan, dan apa yang lekat di mindanya ialah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, demikian kecintaan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Jauh lebih cinta daripada kita, tuan-tuan. Kita hanya mampu untuk berimpun berselawat kepada Nabi SAW, melahirkan, melontarkan selawat-selawat demi cinta. Kita tak mampu untuk melihat wajah Nabi SAW bagaimana para sahabat melihat wajah Nabi SAW. Tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, satu hari dia sedang meraut-raut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penyapu dalam rumah, dalam bilik dia. Dia ambil lidi-lidi dan dia raut-raut, subhanallah, lidi-lidi tersebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, datang pembantunya kepada dia, wahai Sultan Abdul Hamid, biarlah ni orang-orang bawah yang buat kerja untuk raut lidi ni sallallahu alaihi wasallam, untuk buat penyapu ni janganlah kamu buat. Kamu ni sultan, kamu ni khalifah. Ini bukan kerja kamu, ini kerja orang-orang bawahan saja, wahai khalifah. Dia kata, tidak, subhanallah, aku nak buat penyapu ni. Aku yang nak buat penyapu ni. Tuan-tuan kena ingat, Sultan Abdul Hamid merupakan salah seorang sultan yang sangat terkenal cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata kepada pembantunya, tak apa, biar kita bagi orang lain buat. Dia kata, tak, aku yang nak buat sendiri. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad datang kepadanya, lalu dia menyebutkan bahawa apa? Lalu pembantunya kata apa? Kalau demikian sudah pasti penyapu ini akan diletakkan di tempat yang sangat istimewa. Sudah pasti penyapu ini akan diletak di tempat yang istimewa. Dia kata, sungguh tempat ini tempat yang sangat istimewa. Penyapu ini akan diletak di tempat yang sangat istimewa. Di manakah tempat tersebut, wahai khalifah? Di bawah kubah hijau. Di bawah kubah hijau.
iaitu di makam Rasulullah SAW. Penyapu ini akan menyapu debu-debu di makam Rasulullah SAW. Dia kata, sungguh seandainya aku tidak dilantik menjadi khalifah, aku akan berkhidmat menyapu sampah di makam Rasulullah SAW. Tetapi ditakdirkan aku untuk menjadi khalifah, maka memadai aku hantar penyapu ini untuk sampai menyapu debu-debu di makam Nabi SAW. Dan debu-debu ini, penyapu ini setelah disapu dalam keadaan dia berdebu, dihantar balik kepadaku supaya aku dapat memegang debu-debu yang melekat di makam Rasulullah SAW demi cinta aku kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, subhanallah, saya hormat. Tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan yang mampu untuk kita buat? Sedang kita hanya mampu untuk berhimpun menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Tak mampu untuk kita buat bagaimana para sahabat. Tak mampu untuk kita buat macam mana orang-orang yang terlalu mencintai Nabi SAW sehingga membawa kepada mimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW. Baru-baru ni seorang sahabat saya, tuan-tuan, subhanallah, satu malam sebelum maulidin Nabi SAW, dan pada hari lahir dia, pada hari lahirnya satu hari sebelum daripada maulid Nabi SAW, esoknya wajahnya sangat berseri-seri, Apa yang dia cerita? Dia kata, subhanallah, malam tadi dia bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Berjumpa dengan Nabi SAW, dia cium tangan Nabi SAW, dia pegang tangan Nabi SAW, dan dia sebut, subhanallah, sungguh, dia kata, tapak tangan Nabi SAW lembut sebagaimana diceritakan dalam kitab. Lembutnya tapak tangan Nabi SAW. Ada orang yang Allah beri kepadanya kemuliaan dapat bermimpi untuk berjumpa Nabi SAW. Dan semua ini akan terzahir kerana cinta kepada Nabi SAW. Apa lagi yang kita perlu dalam kehidupan kita? Kita perlukan kepada pahala yang banyak, berselawatlah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan takut dosa yang banyak, tuan-tuan berselawatlah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan punya hajat dalam kehidupan, tuan-tuan berselawatlah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan nak supaya hidup tuan-tuan tenang, jauh daripada kegelisahan dalam hati, berselawatlah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan berhajat kepada mimpi kepada Rasulullah SAW, berselawatlah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan harap untuk bangun bersama dengan Nabi SAW nanti di Yaumul Qiyamah, berselawatlah kepada Nabi SAW. Seorang sahabat, tuan-tuan, subhanallah, dia tak tahu macam mana nak zahirkan cinta kepada Nabi SAW. Macam mana dia nak bagi tahu yang dia sangat mencintai Nabi SAW sedangkan dia hanya orang biasa. Lalu apa yang dia kata kepada Nabi? Dia datang di hadapan Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, apa pendapat kamu kalau seorang yang dia sangat mencintai kepada seorang tetapi makamnya, dia faham kedudukan diri dia, makamnya tak sama dengan orang tersebut, amalnya tak sama dengan orang tersebut, dia seolah nak gambarkan kepada Nabi SAW, aku ni siapa ni? Aku ni siapa nak bagi tahu dekat Nabi yang dia sangat mencintai Nabi SAW. Lalu apa yang Nabi SAW sebut? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Cukup dah perkataan itu memadai untuk dia. Cukup dah perkataan itu sudah menggembirakan hati dia. Tak tahu lagi nak bagi tahu macam mana yang dia cinta kepada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya teringat, tuan-tuan, bila salli ala Sayyidina Muhammad, Sultan Abdul Hamid yang kedua tadi, tuan-tuan, bila dia ditangi oleh seorang laki-laki yang bagi tahu, kata Sultan Abdul Hamid hutang dengan dia. Dia kata, subhanallah, saya ni berhutang, tuanku berhutang dengan saya. Kita berhutang macam mana? Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, subhanallah, saya ni berniaga, salli ala Muhammad, kemudian saya jatuh bankrupt, lalu saya minta tolong pada Allah, saya merayu merintih sehingga saya mimpi berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW beritahu dekat dia dalam mimpi untuk datang berjumpa dengan tuanku, subhanallah, dan Nabi menyebutkan, pergi berjumpa dengan Abdul Hamidku, pergi kamu berjumpa dengan Abdul Hamidku. Dia subhanallah, dia dengar satu perkataan Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW sebut Abdul Hamidku. Subhanallah, tuan-tuan, saya tak mampu nak bayang betapa indahnya rasa kalau Nabi SAW sebut nama kita dan digandingkan dengan nama dia, dan menceritakan bahawa seolah macam dia ni orang yang sangat dia cinta, orang yang sangat dia sayang, dan cintanya berbalas. Abdul Hamidku.
Dia kata subhanallah. Apa Nabi SAW sebut? Abdul Hamidku. Apa dia ambil? Dia ambil uncang emas, dia bagi kepada orang tersebut. Nah, ambil. Dia ambil. Lalu dia kata subhanallah, apa yang Nabi sebut? Abdul Hamidku. Dia ambil lagi satu uncang emas, dia bagi kepada orang tu. Apa yang Nabi sebut? Abdul Hamidku. Dia ambil satu uncang emas lagi, dia bagi kepada orang tu. Apa yang Nabi sebut? Nabi sebut Abdul Hamidku. Dia ambil satu uncang emas lagi, dia bagi. Sampai pembantu dia kata, cukuplah, cukup. Tuan tahu tak, Tuan hampir memberikan seluruh daripada harta Tuan kepada orang tersebut. Dia kata subhanallah, kalau nak ditimbang dengan dunia dan segala isinya, takkan mampu dinilai dengan satu perkataan Rasulullah SAW, Abdul Hamidku. Bayangkan kalau Nabi SAW bangun, tuan-tuan sekalian, subhanallah, dalam mimpi seorang sahabat kita dan menyampaikan salam kepada kita dengan menyebut nama kita dan digandingkan dengan mantra. Tuan-tuan, suatu kemuliaan dan keindahan yang tak mampu untuk kita gambarkan. Dan itu nilai cinta Nabi SAW kepada kita, cinta yang berbalas. Lagi apa alasan untuk kita tidak berselawat kepada Nabi SAW? Tuan-tuan nak bangun di padang mahsyar bersama dengan Nabi, selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan nak syafaat Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah, perbanyakkan selawat kita kepada Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.